الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من الصالحين. اللهم أحينا بحياة العلماء والشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين يا الله. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, dan telah lalu bahawa kalam Allah itu sifat yang satu. Dan telah lalu bicara. Telah lalu keterangan. Di dalam kitab ini bahawa kalam Allah itu sifat yang baharu. Sifat yang satu. Bahawa kalam Allah itu sifat yang satu yang berdiri pada zatnya selama-lamanya. Maka dipaham daripada amrun artinya suruh berbuat baik. Artinya suruh berbuat baik. Amrun itu maknanya suruh buat baik. Amar. Amar maknanya suruh. Jadi firman Allah dalam Quran ini banyak jenis. Antaranya firman mengenai amar. Maknanya suruhan Allah. Suruh berbuat baik. Dan nahyun. Artinya tegah. Berbuat jahat. Dan wa'dun. Artinya janji. Memberi pahala bagi orang yang berbuat taat. Dan wa'idun. Artinya janji seksa atas orang yang berbuat maksiat. Dan targhibun. Artinya menggemar bagi orang yang mengerjakan kebajikan. Dan tarhibun. Artinya menakuti bagi orang yang berbuat maksiat. Dan lainnya seperti kisah dan khabar. Dan tiada dikatakan Arabi. Dan jikalau Arabi, nescaya adalah ia dinamakan satu lugah daripada beberapa lugah yang baharu ini. Maknanya walaupun dia itu berbahasa Arab, Quran itu tidaklah hakikat kalam Allah itu bahasa Arab. Allah tidak berbahasa. Allah tidak ada bahasa. Ya bukanlah Allah tu dia cakap Arab.
Maka dinamakan yang diturun dengan lugah Arab itu Quran. Yang diturun dengan lugah Ibrani itu dinamakan dinamakan Taurat. Dan dengan lugah Syriani itu dinamakan Injil. Dan lugah Qibti itu dinamakan Zabur. Maka sekalian itu dinamakan kalamullah lughawiyah. Kalam Allah lughawiyah yang bangsa istilahi. Lughah yang bangsa lughawiyah yang bangsa istilahi juga, bukan hakiki. Apa maksud lughah yang bangsa istilahi? Maknanya kalam Allah yang Allah jadikan berbahasa. Yang bangsa istilahi maknanya yang dijadikan sebagai penggunaan kata. Faham? Dan tulis. Dan tulis. Dan tulis mak. Keluar. Apa tak dan tulis? Apa yang tulis tu? Emang tulis apa? Tak tahu. Oh, ternyata siapa tak dan tulis. Baca mak. Kuat sikit. Bangun diri. Suara macam bengau. Apa? Nama dekat sikit tak dengar. Kalau Allah menjadikan bahasa penggunaan kata. Dua tu. Satu dah teruk sangat. Lain orang sebut, lain dia tulis. Tulis dah. Gua baca. Ni, baca ni. Apa yang kau tulis? Tak. Kan tulis lah. Apa dah? Aduh. Itu nak tanpa. Dengar boleh? Lain pun tulis menggaruk-garuk. Di situ ada dua. Tulis situ. Satu dia tulis kalam Allah yang lughawiyah. Kalam Allah yang lughawiyah. Ataupun kalam Allah lughawiyah.
yang bangsa istilahi. Bacalah habis-habis. Kalam Allah lughawiyah yang bangsa istilahi. Iaitu kalam Allah yang Allah jadikan berbahasa. Sebagai penggunaan kata. Artinya Allah jadikan kalamnya itu berbahasa Arab. Sebagai penggunaan kata untuk Nabi Muhammad yang berbahasa Arab. Siapa tadi yang tulis? Tadi saya baca tak betul tak? Siapa tadi yang tulis? Dengar. Baca tak? Ha? Okey. Tanya siapa tadi yang tulis? Modan. Saya baca tak siap lagi. Aduh. Saya nak mati apa? Allah. Maka dinamakan yang diturun dengan lugah Arab itu Quran. Yang diturun dengan lugah Ibrani itu Taurat. Dan dengan lugah Syriani itu Injil. Dan lugah Kibti itu Zabur. Dia tulis Kibti itu Zabur. Tak yang lain, Kibti itu Taurat. Zabur itu Ibrani. Allah. Maka sekalian itu dinamakan kalamullah lughawiyah yang bangsa istilahi dua. Bukan hakiki. Ini bukan hakikat lughah. Bukan hakikat kalamullah. Hakikat kalamullah itu siapa pun tak tahu. Dia tak ada huruf, tak ada suara, tak berbahasa. Maka yang masyhurnya kalam Allah itu makna yang berdiri pada zat lagi qadim. Baik. Dan Quran itu lafaz yang baru. Dan jika adalah keduanya itu dikatakan atas lafaz dan makna, atas jalan bersekutu sekalipun. Apa makna dia? Dia kata Quran itu lafaz yang baru. Quran yang kita baca ni lah lafaz yang baru.
Dan jika adalah keduanya itu dikatakan atas lafaz dan makna, atas jalan bersekutu sekalipun. Maknanya walaupun berbagai-bagai bahasa tapi pengertiannya satu jua. Kitab Allah ni berbagai-bagai bahasa. Ya, tapi pengertiannya satu jua. Contohnya kita kata bola. Bola cakap Melayu. Orang putih panggil bol. Orang Arab sebut kurrah. Kurrah, bol, bola. Bola, kurrah, bol. Bahasa lain. Tapi maknanya satu juga. Maknanya satu sahaja. Apa dia? Itulah benda bulat orang duk tendang tu. Macam cawan. Dia sebut cawan. Ni apa ni? Cawan. Ni apa ni? Cawan. Orang putih panggil kad. Orang Arab panggil pinjanun. Orang sebut pinjanun ke kap ke. Ataupun cawan. Maknanya satu, dua. Apa dia? Benda ni lah. Bunyi lain-lain. Tapi hakikatnya satu pengertian dua. Satu pengertian dua. Faham tak? Allah. Maka sebab bersalahan namanya itu kerana bersalahan lafaz pada luah dua. Maka kalam Allah itu satu jua. Misalnya umpama Pinang pada bahasa Melayu. Dan Fufulun pada bangsa Arab. Dan Safari pada bahasa Hindi. Maka hakikat Pinang itu satu jua. Iaitu zat Pinang. Demikianlah kita fahamkan. Baik. Maka arti ta'aluk ia kepada yang wajib itu menunjuknya atas yang wajib. Seperti firman Allah Ta'ala, Anallahu la ilaha illa ana. Allah. Artinya akulah Allah. Artinya Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang tiada Tuhan melainkan aku. Dan arti ta'aluk kepadanya. Baik. Itu ta'aluk kepada yang wajib. Allah Ta'ala menyatakan dirinya itulah Tuhan. Kita baca, kita membaca firman Tuhan. Bukan kita mengaku kita Tuhan. Yang kita baca iaitu Anallahu la ilaha illa ana. Bukanlah kita mengaku kita Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Itulah yang juga disebut Anal Haq. Anal Haq tu bukan dengan makna dia mengaku dia Tuhan. Ya, dia menyatakan firman Tuhan. Fahaman dia mengenai ketuhanan yang dia masuk dalam hatinya. Artinya Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang tiada Tuhan yang lain melainkan aku.
Dan arti ta'aluk kepada yang mustahil itu menunjukkan ia akan mustahil. Akan yang mustahil seperti firman-Nya, innallaha faqirun wa nahnu aghniya'un. Kaya. Artinya, kata Yahudi, bahawa Allah itu fakir. Dan kami, yakni Allah Ta'ala berkata akan demikian itu. Artinya, kata Yahudi, bahawa Allah Ta'ala itu fakir dan kaya dan kami kaya gitu. Kata Yahudi bahawa Allah itu fakir, miskin dan kami kaya. Jadi Allah Ta'ala itu berkata akan yang demikian itu kerana menghikayatkan perkataan Yahudi. Yang ini menceritakan, menghikayatkan yang menceritakan perangai Yahudi, perkataan Yahudi. Yang Yahudi duk faham tu, dia kata dia kaya, Tuhan tu miskin. Yang perkataan Yahudi yang dilaknat, padahal pekerjaan itu mustahil. Bukan Allah Ta'ala itu miskin. Saya nak cerita kata apa? Ya, nak cerita tentang Allah Ta'ala itu menggalakkan hamba-Nya bersedekah. Bukan Allah Ta'ala itu fakir, tak boleh nak bagi keuangan kepada hamba-hambanya yang nak buat agama. Tapi Allah Ta'ala menggalakkan umat Islam yang lain supaya bersedekah. Ayat ni panjang ni. Kita dia. Baik, habis. Dan arti ta'aluk kepada yang jaiz, itu menunjukkan yang jaiz. Seperti firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Selalu kita sebut. Artinya bermula Allah Ta'ala itu menjadikan ia akan kamu dan barang yang berbuat oleh kamu. Allah jadikan kita dan Allah yang jadikan perbuatan kita. Baik, kita pun cerita kat tu. Tak pernah kalah. Kemudian katanya faidatun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولمشايخنا وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين.